Hai, salam sejahtera. Nama saya Harida. Saya adalah pengasas untuk Defend People's Rights Group. Okey, hari ini saya nak membawa satu aduan kepada Menteri Sumber Manusia. Okey, aduan ni mengenai penipuan-penipuan banyak syarikat dalam memberi gaji kepada pekerja mereka. Mereka tak ikut formula gaji minima. Okey, gaji minima maksudnya gaji yang paling minimum syarikat boleh bayar kepada seorang pekerja mengikut undang-undang. Okey, syarikat tidak boleh bayar kurang daripada itu. Itulah maksud gaji minima. So masalah ini lama berlaku. Okey, walaupun kerajaan membuat undang-undang dan lepas beberapa tahun kerajaan naikkan gaji minima itu sedikit demi sedikit, tapi soalan di sini, adakah gaji itu dikuatkuasakan ataupun adakah benar betul-betul syarikat membayar gaji yang dinaikkan oleh kerajaan? Itu satu soalan, tanda soal lah. Okey, itulah masalah di mana banyak syarikat mereka menipu pekerja mereka, terutamanya overtime yang dibuat oleh para pekerja lah. Okey. So dengan itu saya nak membawa aduan ni kepada menteri dan memberi beberapa cadangan kepada menteri bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah ini supaya para pekerja mendapat keadilan lah, mereka mendapat menerima gaji yang mereka sepatutnya terima untuk kerja yang mereka telah buat. Okey. So banyak jenis penipuan syarikat buat. Dia kurang bayar overtime, dia tidak memberi pay slip, dan ada syarikat dia menipu caruman KWSP semua. Dalam slip gaji dia ada potong tapi dia tak carum. Macam-macam penipuan. Kalau dia carum, ada yang macam selang-seli lah, 1 bulan dia bayar, 2-3 bulan tak bayar. Ada juga syarikat dia bayar dia carum kurang. Okey, katakan dia ikut formula gaji 1,100 ke 1,200 gaji minimum. Lepas tu dia tunjuk dekat payslip, dia potong ikut gaji minimum 1,500. Dan macam-macam penipuan syarikat buat. Okey. Tiada pihak yang mengawasi syarikat penipuan-penipuan ni. Okey, itu yang saya amat kurang puas hati dengan jabatan inilah ataupun Kementerian Sumber Manusia. Mereka kena mengawasi syarikat macam mana mereka membayar gaji. Okey. Kalau betul-betul mereka mengawasi, tidak semudah itu syarikat menipu. Okey. Dan ada juga perkara-perkara saya perhatikan di pejabat buruh pula, bertambah buruklah servis mereka. Okey, di mana 2-3 tahun yang lepas apabila saya membawa kes terhadap syarikat mengenai penipuan gaji, masa tu pegawai di pejabat buruh tu dia akan dengar kes kita dan semua kiraan mereka yang buat. Okey, baru-baru ni saya pergi ke pejabat buruh, pegawai bagi borang suruh kita kira gaji kita sendiri. Maksudnya setiap orang kena tahu formula gaji minima, macam mana kiraan dia, kiraan overtime macam mana, kiraan public holiday punya, kiraan public holiday punya OT, semua public kena tahu. Katakan public tu tidak tahu, maksudnya dia tidak boleh bawa kes lah. Okey. Pegawai suruh kita kira. Katakan public tu salah kira, dia tidak tahu hak dia, katakan dia claim kurang, pegawai akan duduk diam sajalah.
Sepatutnya itu semua tanggungjawab pegawai untuk kira. Jadi dengan itu saya rasa servis jabatan ini telah bertambah buruk. Dahlah mereka macam tak buat tanggungjawab mereka sehingga syarikat semua, banyak syarikat boleh buat penipuan. Itu maksudnya jabatan ini tidak berfungsi dengan elok. Dia tak menjaga hak pekerja. Okey? Dan bertambah buruk lagi. Kiraan semua public kena buat, pegawai tak nak buat. Okey? Dan itu semua saya nampak lah. Okey, kelemahan pada jabatan ini. Jadi kementerian kerajaan yang baru harus memerhatikan apa yang sedang berlaku di bawah sini, di jabatan, di pejabat buruk semua, dan mengenai pembayaran gaji macam mana, penipuan ini. Okey. Jadi saya tidak pastilah menteri yang baru ni, Menteri Sumber Manusia, sama ada sudah ada kenal pasti masalah ni, penipuan gaji. Okey. Jadi saya nak buat beberapa cadangan lah yang paling asas. Okey, ini wajib kena ada. Kalau tidak, penipuan ini tidak boleh diberhentikan. Okey, iaitu payslip kena ikut format yang betul. Okey, di mana generally syarikat dapat menipu kerana dia bagi beberapa maklumat yang basic saja, di mana dia bagi tahu dia akan tulis gaji basic 1,500 dah bayar, dia akan tulis. Lepas tu dia tulis OT saja, overtime. Kita tak tahu overtime yang mana. Overtime yang biasa, hari biasa ke, overtime untuk rest day ke, overtime untuk public holiday ke, kita tak tahu. Sekali ditulis OT. So dengan itulah dia dapat menipu. Sepatutnya satu payslip yang ikut formatnya wajib kena ada maklumat berapa hari biasa dah kerja, berapa jam jumlah OT hari biasa, dan berapa hari rest day, dan berapa jumlah OT untuk rest day, dan berapa hari public holiday, dan juga berapa overtime untuk public holiday. Semua maklumat tu kena wajib ada, baru boleh buat kiraan gaji. Baru kita boleh sema sama ada kiraan gaji itu betul ataupun tidak. Okey? Jadi syarikat dapat menipu gaji sebab payslip tak ikut format. Jadi itu yang wajib, yang paling asas kementerian ini harus diperbetulkan. Harus mewajibkan semua syarikat mengeluarkan payslip ikut format. Okey, kementerian kena setkan semua maklumat ini wajib ada. Secara separate, kena berasingan kiraan overtime semua tu. Bukan sekali letak overtime. Kita pun tak tahu apa overtime yang mana satu. Okey. Yang waktu kerja 8 jam yang biasa pun ada 3 jenis. Hari biasa, rest day dan public holiday. Itu pun kena letak berasingan. Mana boleh dia letak basic 1,500. Okey, letaklah itu kena ada basic berapa? 1,500. Lepas tu banyak maklumat missing. So itu yang memberi peluang kepada syarikat untuk menipu. Ini semua benda-benda basic. Sudah berapa tahun dah ada Kementerian Sumber Manusia ni semua. Benda basic macam ni pun dia tak boleh mengawasi. Jadi kerajaan baru, kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan perpaduan. Kami harapkan pada kerajaan Pakatan Harapan sajalah. Yang Barisan Nasional tu bagi saya dia setekan fulfill
peruntukan perlembagaan saja untuk mewujudkan kerajaan. Okey, saya tak harapkan apa-apa keadilan daripada kerajaan Barisan Nasional sebab dia, bagi pandangan saya, dia satu kerajaan yang tak guna. Okey, jadi saya nak tuntut keadilan ini daripada kerajaan Pakatan Harapan lah, di mana sebelum pilihan raya dah lama orang janjikan keadilan. Jadi ini semua tidak adil untuk rakyat. Okey, kerajaan janji gaji minimum macam ni, okey, gaji dinaikkan, tapi tak dapat. Hak mereka, okey, apa gaji yang sepatutnya mereka terima untuk waktu mereka kerja tu tak dapat. Ini semua tidak adil. Setakat nak buat undang-undang tak cukup. Undang-undang itu harus dikuatkuasakan. Itu adalah tanggungjawab kerajaan, tanggungjawab pegawai. Okey? Jadi itulah penyelesaian yang pertama yang paling basic, iaitu kementerian harus wajibkan semua syarikat mengeluarkan payslip ikut format. Okey? Dan cadangan saya yang kedua, di mana boleh memberi satu penyelesaian muktamad kepada masalah ini. Okey, syarikat tidak boleh menipu apa-apa gaji, dan pegawai tak perlu turun ke syarikat dan siasat, semua tu tak payah. Dan kerajaan boleh katakan ubah suai undang-undang pembayaran gaji ni bila-bila masa perubahan itu serta-merta syarikat terpaksa ikut. Saya bagi satu cadangan, bagaimana, apa kaedah kita boleh guna untuk memastikan syarikat tiada peluang untuk menipu gaji, dan kerajaan boleh mengawal, menyelesaikan masalah ini tanpa banyak siasatan. Okey, di mana kita kena wajibkan semua syarikat generate gaji payslip daripada sistem kerajaan. Katakan kita ada satu website yang semua syarikat kena akses untuk generate payslip. Okey, website tu dikawal oleh kerajaan, di mana kerajaan setkan semua syarat-syarat untuk pembayaran gaji. Gaji minimum berapa, overtime hari biasa berapa, hari rest day berapa overtime dia, bayaran dia. So semua formula-formula kita setkan dalam sistem online itu, dan syarikat apabila generate key in berapa jam sudah kerja dan basic dia berapa, dan automatically syarikat tidak boleh kurang daripada gaji minimum. Okey, kita boleh setkan syarikat boleh bayar lebih, tapi syarikat tidak boleh bayar kurang daripada gaji minimum. Okey, so itulah satu cara. Okey, katakan Kementerian Sumber Manusia tiada pakar untuk develop sistem macam tu, saya sedia bantulah. Okey, bagi saya masa sebulan pun saya boleh siapkan sistem macam ni, di mana semua syarikat kena akses kepada website itu dan generate payslip secara online. Okey, dengan itu faedah dia, satu, syarikat tak boleh control lah, dia tak boleh suka hati create formula dia sendiri. Itu yang sedang berlaku lah. Setiap syarikat dia ada formula dia sendiri untuk menipu. Okey, dari pengalaman saya, baru-baru ni satu syarikat saya kerja hampir 4 bulan dan saya diberhentikan lah, okey, oleh syarikat. Okey, dan lepas tu saya saman syarikat tu di pejabat buruh. Okey, kiran gaji yang short dalam 4 bulan termasuk EFF hampir RM4,000. Maksudnya dalam sebulan tu syarikat menipu saya hampir RM1,000.
gaji. Okey, bayangkan dia ada beratus-ratus pekerja. Jadi satu bulan tu dia menipu berapa ribu. Jadi duit ni semua pergi mana? Adakah duit-duit ni yang syarikat tipu daripada pekerja, okey, disuruhati oleh pegawai dan pemimpin? Mengapa begitu banyak gaji dicuri, ditipu oleh syarikat sampai hari ini? Mana-mana kerajaan memberhentikan, tidak ada usaha. Itu semua membuatkan saya mencurigalah. Okay? Benda-benda yang orang yang berilmu nak bagi solution untuk benda-benda macam ni, ini simple saja. Okay, seperti saya bagi tahu beberapa idea tadi. Okay, di mana payslip kena ikut format. Jadi syarikat tidak ada peluang untuk menipu. Yang kedua, yang paling dipanggil yang boleh menyelesaikan, memberi penyelesaian muktamad kepada masalah ni, kita wajibkan semua syarikat gunakan sistem kerajaan lah secara online. Jadi kerajaan bila-bila boleh ubah suai gaji minimum. Macam baru-baru ni kan kerajaan cakap satu minggu maksimum gaji biasa tu 45 jam saja. Walaupun seorang tu bekerja 8 jam termasuk waktu rehat, dan kalau kira dengan 6 hari sudah 48 jam. Jadi automatically 3 jam tu akan jadi overtime. Okey, ini semua benda baiklah untuk pekerja, di mana pekerja boleh mendapat gaji yang lebih tinggi dengan adanya perubahan macam ni. Tapi soalan di sini, adakah kerajaan ada satu kaedah untuk menjaga, untuk memastikan sama ada syarikat betul-betul dia bayar ikut formula ni semua ke? Tak ada ikut. Yang basic pun tak ikut. Mana dah dia ada bayar gaji macam 3 jam extra OT tu semua. Gaji OT biasa pun ditipu. Itulah masalahnya apabila kerajaan mewujudkan undang-undang saja dan dia harapkan syarikat akan ikut, dia tak akan ikut. Okey? Jadi kerajaan harus ada sistem untuk memastikan syarikat tak boleh lari, dia tak boleh tipu. Okey, dengan suruh guna sistem kerajaan lah secara online. Okey, itulah yang saya nak sampaikan dalam haluan ini dan juga penyelesaian saya. Okey, saya akan hantar secara bertulis juga kepada Menteri Sumber Manusia. Saya nak Menteri reply kepada saya. Satu, sama ada menerima cadangan saya ataupun Menteri bagi penyelesaian. Okey. Dan juga lepas ini saya akan communicate dengan public, okey, orang awam. Saya akan buat macam survey. Saya akan create some form, online form untuk public isikan. Mereka isi maklumat sama ada syarikat mereka membayar payslip ikut format dan adakah penipuan gaji berlaku. Dan saya tidak akan minta nama mereka. Sebabnya dalam isu ni ada masalah sedikit. Apabila sekali seorang pekerja saman satu syarikat mengenai gaji dan mereka syarikat-syarikat lain pakat, okey, dan mereka tidak memberi peluang pekerjaan kepada pekerja. Malaysia ni sebenarnya ada banyak masalah. Apabila seorang menuntut keadilan, lebih banyak ketidakadilan diberi oleh sistem ini. Jadi untuk melindungi para pekerja, saya tidak akan minta maklumat mereka. Saya hanya minta nama syarikat yang tak ikut formula gaji minimum. Okey, untuk melindungi mereka lah. Dan apabila saya rasa setiap 3 bulan saya akan cuba buat survey ni, sehingga masalah ni tidak diadu oleh
pekerja. Sehingga itulah saya akan mengejarkan kementerian ini untuk menyelesaikan masalah ini. Okey. Okey, dengan ni saya tamatkan video saya di sini. Sekian, terima kasih.